Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Dia sekali lagi memilih kita untuk sama-sama berada dalam satu majlis. Satu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin ataupun ringkasannya Kitab Bimbingan Mukminin. Pertamanya kita lihat apakah kelebihan-kelebihan datang ke majlis ilmu sebagaimana yang dicatatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad, mafhumnya, barang siapa melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan Allah kepadanya jalan ke syurga. Berdasarkan hadis ini, nampaknya kepada hadirin yang datang pada malam ini, insya-Allah dipermudahkan jalan ke syurga. Kerana ini memang janji Nabi Muhammad, memang janji Allah. Seterusnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang juga dipetik daripada kitab Bimbingan Mukminin ini, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela akan usahanya itu. Jadi sebenarnya kita sekarang sedang berada di bawah naungan sayap para malaikat. Cuma kita tak nampak saja. Kalau kita nampak mungkin kita larilah. Sebab hebatnya rupa malaikat-malaikat ni. Eloklah tak nampak. Cuma kita nak kena faham, kita sekarang ni sedang berada di bawah naungan sayap para malaikat, yang mana malaikat-malaikat tadi dia suka sebab kita datang ke majlis ilmu. Hadis ketiga yang dipetik daripada kitab ini juga, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Abdul Birri. Satu bab daripada ilmu yang dipelajari seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Itu satu bab baru tu. Sepanjang kita belajar kitab ni nanti tak tahulah berapa banyak bab ilmu. Satu bab ilmu saja pun sudah lebih baik daripada dunia dan isinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak nampak. Dan hadis yang keempat yang dipetik daripada kitab Ihya ini juga, maksudnya bahawa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari satu bab daripada ilmu adalah lebih baik daripada engkau melakukan solat 100 rakaat. Kita datang ke sini, dia punya kelebihan itu mengalahkan orang yang duduk di rumah yang sembahyang sunat 100 rakaat. Kita memang tak larat nak buat solat sunat 100 rakaat, tapi datang saja ke majlis ilmu dapat lebih lagi daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Begitulah antara kelebihan-kelebihan orang yang datang ke majlis ilmu sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama tadi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita ke syurga. Yang keduanya, para malaikat rela dengan kita dan dia membentangkan sayapnya. Selain itu, daripada hadis-hadis yang lain dikatakan para malaikat ini sebenarnya mereka sentiasa memohonkan doa supaya kita yang berada dalam majlis ini diampunkan dosa-dosa kita. Yang ketiganya, satu bab daripada ilmu yang kita belajar adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan yang keempat, kita datang ke sini belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada melakukan solat sunat 100 rakaat. Jadi tak payah susah-susah sembahyang sunat 100 rakaat, cukup dengan datang ke majlis ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, begitulah tadi beberapa hadis yang kita petik daripada kitab Ihya Ulumuddin ataupun ringkasannya Bimbingan Mukminin. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak mengimbas sedikit pelajaran dalam kuliah yang lepas. Antara isi kandungannya, kita telah melihat maksud nama kitab Ihya Ulumuddin ini. Kitab ini maksud dia, nama dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kemudian kita dah lihat nama penuh Imam Ghazali. Nama dia berulang-ulang, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu nama dia. Kemudian kita dah lihat beberapa banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Tuan Syekh kita ni. Kita tak sebutlah kali ini. Seterusnya kita juga mendengar kisah salah seorang murid kepada Imam Ghazali. Nama dia Muhammad bin Tumat. Satu ketika
ada sebuah kerajaan dia haramkan kitab Imam Ghazali dan dia bakar. Dan dia perintahkan bakar kalau jumpa kitab ni. Apabila cerita ini sampai ke pendengaran Imam Ghazali, Imam Ghazali dia dengan pandangan kasyafnya dia kata kerajaan itu akan dikoyak. Sebagaimana mereka merobek kitab aku. Kebetulan murid dia yang bernama Muhammad bin Tumat ni ada di situ. Murid dia kata, doakanlah kerajaan mereka ni robek di tangan aku. Dan memang betul, kerajaan yang anti dengan kitab Ihya Ulumuddin ini telah pun dijatuhkan oleh satu kumpulan pejuang yang diketuai oleh Muhammad bin Tumat. Itu ringkasnya. Kemudian kita melihat dengan agak panjang lebar juga sejarah Imam Ghazali, daripada dia kecil sampailah dia meninggal dunia. Dan yang penting di sini doa bapa dia. Bapa dia berdoa kepada Tuhan supaya dikurniakan anak-anak yang soleh yang bakal jadi ulama. Jadi semestinya kita pun kena buat doa macam itu. Doa supaya anak ini soleh, dia berada di atas sekali berbanding doa yang lain-lain. Kemudian panjanglah cerita Imam Ghazali ini. Kita tak cerita dah di sini. Jadi secara ringkasnya sepanjang hidup Imam Al-Ghazali ini dia menghabiskan masa dia dengan berdakwah, dengan belajar, dengan mengembara semuanya kerana ilmu, kerana agama lah. Jadi memang sesuai lah. Sebab apa? Dalam banyak-banyak nikmat di dunia ini, boleh kata semua nikmat kita boleh kecap di akhirat. Di dunia kita boleh minum, di akhirat kita boleh minum. Di dunia kita ada isteri, di akhirat pun kita ada isteri. Di dunia kita ada kebun-kebun, di akhirat kita ada kebun-kebun. Tapi nikmat berjuang di akhirat tak ada. Nikmat berjuang dia ada di dunia saja. Begitu juga dengan nikmat bersusah payah. Nikmat berkorban kerana Allah dia ada di dunia saja. Inilah yang kita nak rebut. Masuk syurga nanti, nikmat berjuang dah tak ada. Nikmat susah payah letih kerana memperjuangkan Allah tak ada. Nikmat berkorban kerana agama Allah pun tak ada. Sebab itu sebagaimana yang kita faham, orang-orang yang mati syahid kalau boleh dia minta dihidupkan balik, dan dia nak berjuang dan nak mati syahid lagi. Dia dah masuk syurga dah sepatutnya. Mati syahid, mati kerana berperang pada jalan Allah. Tapi kalau boleh dia nak minta hidup ke dunia, minta mati syahid lagi. Kemudian dah mati, minta hidup lagi, mati syahid lagi. Sebab apa tu? Apakah syurga tu tak cukup nikmat? Dah sangat-sangat nikmat dah. Tapi di syurga sana dia tak ada nikmat berjuang. Sebab itu para pejuang ni dia pilih berkorban di dunia. Di dunia ni lah nikmat berjuang, nikmat susah payah, nikmat berkorban kerana agama Allah dan Rasulnya.